Beralih ke sidang Parlimen, Dewan Rakyat dimaklumkan Kementerian Pendidikan sedang menyediakan satu kerangka baru bagi mengatasi masalah buli di sekolah dan bekalan ayam tempatan dijangka kembali stabil menjelang Februari tahun depan. Untuk perbincangan lanjut, kita bersama-sama Ashraf Ishak di Parlimen. Silakan Ashraf. Ya Syah, Kementerian Pendidikan KPM sedang menyediakan satu kerangka baru yang menyeluruh bagi membantras masalah buli di sekolah termasuk di sekolah berasrama. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata ia melibatkan pengukuhan dan penambahbaikan terhadap pendekatan sedia ada. Ia juga memberi tumpuan kepada 4 komponen utama iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Dalam konteks penyedaran, konsep sekolahku sejahtera akan diperkenal bertujuan memupuk nilai-nilai penting kehidupan dalam kalangan warga sekolah. Selain itu, KPM akan mengarahkan semua sekolah melaksanakan program kesedaran mengenai buli dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dalam minggu pertama sesi penggal ketiga pada Januari 2022. Menambah baik sistem pelaporan kes buli bagi memastikan pendekatan yang terbaik dapat dibangunkan. Pada masa ini, KPM sedang merangka sistem pelaporan yang akan membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa mereka membuat aduan terus pada pihak kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Tambahnya, hukuman terhadap murid pelaku buli juga sedang diteliti bagi memastikan hukuman dikenakan setimpal sekaligus menjadi pendekatan pencegahan yang berkesan. Datuk Dr. Razif turut menjelaskan mengenai aspek pemantauan. Perbincangan akan terus dilaksana dengan agensi pusat bagi memastikan jawatan warden sekolah diperkasa selaras tanggungjawab dan keperluan semasa mereka. Beliau buat masa ini, pemantauan di sekolah dilaksanakan oleh pentadbir, guru dan warden yang terdiri daripada guru sekolah. Bekalan ayam tempatan di pasaran akan stabil menjelang Februari 2022. Keyakinan itu disuarakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi mengambil kira komitmen pemain industri untuk meningkatkan kapasiti peternakan dan pengeluaran ayam selaras permintaan semasa. Ya, ia merupakan satu masalah sementara as far as ternakan bekalan ayam tempatan is concerned. Jadi pihak industri dengan kerjasama MAFI dan sebagainya membuat terlibat urus dan assuran daripada mereka bahawa masalah ini adalah masalah sementara dan pengimportan yang dibuat oleh kerajaan sebagai langkah intervensi adalah merupakan satu langkah sementara. Ianya akan diberhentikan sebaik saja pengeluaran stabil. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Alor Gajah Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Purata keperluan ayam dalam negara adalah sebanyak 3,792 tan metrik sehari atau 113,220 tan metrik sebulan. Ini bersamaan dengan 2 juta ekor sehari atau 62.9 juta ekor sebulan. Pengeluaran ayam pada Oktober 2021 adalah 52.05 juta ekor, manakala pada November pula 51.4 juta ekor, iaitu kekurangan sebanyak 17.73% berbanding dengan keperluan sebenar. Unjuran pengeluaran ayam bulan ini disasarkan sebanyak 61 juta ekor. Sementara itu, di Dewan Negara, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib memaklumkan sebanyak 282,259 unit rumah mampu milik RMM telah siap dibina oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pemaju swasta dari tahun 2016 sehingga 2020. Ia bagaimanapun hanya merangkumi 43.2% daripada sasaran 653,000 unit RMM yang disasarkan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-11 RMK ke-11. Sasaran pembinaan RM tidak tercapai berikutan kekurangan tanah yang sesuai, masalah penyediaan peruntukan dan pemaju gagal menyiapkan projek perumahan dalam tempoh ditetapkan. Selain itu, penularan pandemik COVID-19 pada tahun lalu turut membantutkan usaha tersebut. RMK12, kerajaan telah mensasarkan pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik selaras dengan strategi C1 di bawah bab 4, meningkatkan pertahanan, keselamatan, kesejahteraan dan perpaduan
bagi menyediakan perumahan yang lebih inklusif serta mempunyai infrastruktur lengkap dan berkualiti. Dalam hubungan ini, Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan telah menubuhkan jawatan kuasa kerja dan jawatan kuasa pemandu untuk menyelaras perancangan bekalan rumah mampu milik dan data rumah mampu milik di seluruh negara. Tambahnya, pihak kementerian menubuhkan Perbadanan Perumahan Nasional dan mengaktifkan semula Majlis Perumahan Mampu Milik Negara bagi memastikan perancangan dan pelaksanaan RMM berjalan lancar. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Tangarasu. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Perkembangan lanjut mengenai sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada hari ini kami akan bawakan kepada anda dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara kini berhenti rehat seketika dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang nanti untuk sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 Bajet 2022 di peringkat jawatan kuasa. Kita kembali semula bersama rakan tugas Syah Musa di Angkasa Puri. Baik, Silakan. terima kasih Ashraf.